Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah pada malam cuti ini. Sebelum kita melabuh sebelum kita pada tahniah Atifah Saleh. Salam semua. Nampaknya coverage malam ni tak begitu baik. Ya, tak apa. Harap tuan-tuan dapat tengok dan dengar dengan baik. Farid Misbah, Muhammad Zahid Hamzah, salam semua. Tolong share pada teman kita yang lain. Wais, Muaz, Mus'ab, Ahmad Tirmizi Najmi, salam. Sesahabat dimiliki Allah sekalian, mudah-mudahan dapat dengar dengan baik. Faiz Faizah. Malam ni tafsiran ayat 183 surah Al-Baqarah dalam ketentuan kefarduan ibadah puasa. Bagi tuan yang memiliki tafsir Ibn Katsir ni, tolong Yang Mulia Rajauzin tolong buka ya pada jilid pertama. Kenapa pula dia terpusing ni tuan? Nanti saya ubah baik. Tengok tafsir Ibn Katsir alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Mari kita lihat ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang sebelummu supaya kamu bertakwa. Lihat jadi berkata pengarang Al-Imam Ibn Katsir, Allah menyeru kepada orang beriman daripada umat ini, memerintahkan mereka untuk berpuasa. Puasa berarti menahan diri makan, minum dan bersetubuh dengan niat yang ikhlas kerana Allah, sebab puasa mengandungi penyucian, pembersihan dan penjernihan diri dari kebiasaan-kebiasaan buruk dan akhlak yang tercela. Allah juga menyatakan bahawa dia mewajibkan puasa itu kepada mereka, bahawa dia telah pun mewajibkan kepada orang sebelum mereka, golongan sebelum mereka, umat sebelum mereka. Kerana itu ada suri teladan bagi mereka dalam perkara ini. Maka hendaklah mereka bersungguh-sungguh dalam menjalankan kewajipan itu dengan lebih sempurna sebagaimana yang telah dijalankan oleh orang-orang sebelum mereka. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-48. Alhamdulillah, saya nulis barakallahu fikum. Terima kasih Kalau minat untuk dapatkan nota doa yang kita pelajari, tolong masuk dalam Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Telegram sahabat Ustaz Zahazan ada nota-nota dan juga doa yang kita pelajari. Ustaz Sami Osman, alhamdulillah, barakallahu fikum. Jadi ayat ke-48 daripada surah Al-Ma'idah ni, likulin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau syaa Allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat. Untuk setiap umat ini di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah mengkehendaki nescaya kamu dijadikannya satu umat saja, tapi Allah hendak mengujimu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlumba-lumbalah kamu dalam buat kebaikan. Oleh itu dalam surah Al-Baqarah ni Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu supaya kamu bertakwa. Kerana puasa dapat menyucikan badan, menyempitkan jalan syaitan. Maka dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim ditegaskan bahawasanya Nabi pernah bersabda, Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawmi fa innahu lahu wijaa'un. Wahai golongan pemuda, barang siapa antara kamu yang sudah mampu untuk menikah, maka hendaklah dia menikah. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, kerana puasa merupakan penawar baginya. Alhamdulillah, tuan-tuan sekalian Terima kasih kerana hadir. Tolong share video ni kepada teman-teman yang lain sebab tajuk ni, topik ni penting sangat untuk kita bincang leha-leha. Tentang puasa untuk jadi orang bertakwa ni macam mana. Jadi berpandukan kepada ayat ni, kalau kita lihat dalam tafsir Al-Manar contohnya, Al-Imam Muhammad Rashid Ridha membawakan kepada kita tentang puasa ni dibawakan dalam agama yang terdahulu, dalam syariat yang pernah diturunkan kepada Nabi-Nabi yang terdahulu. Contohnya Al-Imam Qurtubi menceritakan dalam tafsirnya Jami' Al-Ahkamil Quran bahawa Sya'bi, Qatadah dan ulama' yang lain mengatakan bahawa perumpamaan, persamaan dikatakan kat sini kama kutiba. Kalau kita belajar bahasa Arab ni satu bentuk tasybih. Sini Ismail bahawa Allah telah memfardukan ibadah puasa kepada umat yang terdahulu. Contohnya umat Nabi Musa dan Nabi Isa. Tapi mereka telah pun mengubah Syazrin contohnya disebut oleh Imam Qurtubi. Dulu pada zaman Nabi-Nabi yang terdahulu, ketika difardukan oleh Allah puasa 30 hari juga, tiba-tiba pendeta yang mewarisi agama itu dia jatuh sakit.
Lalu dia pun bernazar, kalau dia sembuh nanti dia akan tambah puasa jadi 10. Maka umat pun mengikut. Puasa tu daripada 30 hari tiba-tiba bertambah jadi 10 hari, jadi 40 hari. Ya, Faizah Ahmad. Ikut suka dia je menambah. Bukan dari sudut konten kita Taurat Injil saja yang berubah, bahkan hukum-hukum pun diubah oleh mereka ikut sewenang-wenangnya. Kemudian ada seorang lagi pemimpin agama, raja pada masa itu, jatuh sakit lagi anaknya. Maka dia bernazar, kalau pulih nanti dia tambah lagi 7, maka 40 jadi 47. Akhirnya apa 47 ni? Jadikan 50 pula. Ustaz Safi Sadiqin dan Hawasalan Barakallahu Fikum. Ya, ada pula tengok puasa musim panas tak tahan. Umi Zarina. Ya, Muhammad Hakim. Tukar pula masuk ke musim bunga. Kan best puasa musim bunga. Sejuk je. Tak mau puasa musim panas. Cerita Dan ada pula kemudian melihat puasa musim bunga pun tak kena pula. Puasa pula pada waktu malam. Lagi best, puasa waktu malam saja. Kita memanglah puasa waktu malam kan. Kita tidur pukul 10 malam nanti. Kita bangun pukul 4 pagi ke. Contohnya, maka dalam tempoh tu memang kita tak makan. Mana dua makan tengah tidur. Ke tuan-tuan makan masa tengah tidur. Ridwan ya. Jadi seronoknya puasa ikut cara hawa nafsu golongan yang terdahulu. Diubahnya ibadah puasa ini difardukan kepada Nabi-Nabi yang terdahulu. Baik, jadi bila Nabi sampai ke Madinah, Nabi melihat orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura contohnya. Kenapa? Kerana kata mereka itulah hari keselamatan diberikan Allah kepada Nabi Musa AS. Maka Nabi telah menyatakan, nahnu aula bi Musa minkum. Kami lebih aula mengikuti Nabi Isa kerana syariat kami sama dengan syariat baginda, bukan macam syariat kamu yang telah dipinda, diubah mengikut suka hati pendeta-pendeta kamu seperti yang telah digambarkan. Maka Nabi pun menggalakkan umat Islam untuk puasa juga pada hari bukan saja Ashura, bahkan Tasu'a, iaitu hari ke-9 10 bulan Muharram. Ya. Jadi inilah dia sebagaimana diceritakan bahawa ibadah puasa difardukan kepada orang sebelum kita, tapi malangnya mereka telah mengubah mengikut sesuka hati mereka. Jadi ini berkaitan dengan tuntutan puasa yang telah difardukan kepada umat terdahulu. Jadi hubungan puasa dengan Quran kalau kita lihat dalam ayat berikutnya, bila Allah nyatakan syahrul ramadan allazi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran, Latifah ya. Cikgu Ruhaya dan Wasalam semua yang hadir. Jadi supaya Al-Quran tetap diingat, dimuliakan umat Islam, kata para ulama tafsir, maka Allah mewajibkan puasa Ramadan melalui Al-Quran. Jadi puasa Ramadan merupakan satu tujuan dengan Al-Quran, iaitu mendidik akal dan jiwa untuk membangun bimbingan dalam kehidupan kita. Jadi puasa merupakan satu kesatuan yang berguna untuk mempersatukan umat Islam dalam menghadapi waktu-waktu makan dan minum dan waktu beribadah kepada Allah SWT. Tengok, siapa kata orang Melayu tak menepati waktu? Siapa kata? Siapa yang kata nak orang Melayu tak menepati waktu? Tengok bulan Ramadan. Ada dia berani buka puasa 1 minit sebelum waktu azan maghrib dikumandangkan. Berani dia. Pegang air tu pukul 7.25. 7.29 buka puasa. Pegang air temikai itu, tuan-tuan. Kata Allah yang Datuk Ismail Kamus. Berani dia buka. Tak apalah, 1 minit saja lebih awal. Apa salahnya? Atau 1 minit saja terlepas. Tak. Mesti tepat-tepat 7.29. Berlaku keadaan bila muazzin itu silap memandangkan azan, marah satu kampung. Dah tak pasal-pasal kami kena ganti puasa pula. Tengok. Begitu menepati waktu orang Islam, orang Melayu ni. Rasulullah Nabi Muhammad SAW Barakallahu Fikum. Maka tak patut kalau kita kata orang Melayu tak menepati waktu. Kalau kita yang tak menepati waktu tu, kita kena ubahlah sikap kita, punctuality tu kan. Kerana orang Melayu, orang Islam sangat menepati waktu. Contohnya bulan puasa yang telah kita bagi contoh ni tadi. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib berkata, Allah telah mengistimewakan bulan Ramadan dengan turunnya Al-Quran. Kerana Allah menurunkan Al-Quran, maka Allah mengkhususkan satu ibadah yang sangat besar nilainya, iaitu puasa. Tengok, ini penjelasan oleh Wahidah, oleh Syekh Al-Imam Ibn Jarir Tabari, Syekhul Mufassirin. Beliau berkata, tengok tu keistimewaan bulan puasa kerana turun Al-Quran, maka umat Islam sebagaimana manifestasi syukur mereka kepada Allah, maka mereka berpuasa. Gitu Jadi waktu di antara buka dan puasa sebagaimana dipergunakan oleh para mukminin untuk rukuk, sujud, baca Al-Quran. Demikianlah program umum yang ditempuh oleh kaum mukminin selama bulan puasa. Bulan Ramadan merupakan bulan memulai gerakan membasmi kemusyrikan di muka bumi. Tengok ayat dia, bagus betul Dalam bulan Ramadan, Muhammad SAW menerima tugas pertama dari tugas risalah yang wajib dijalankan sebagai seorang Rasul. Kita tahu Nabi dengan turunnya surah Iqra, Nabi menjadi seorang putusan Allah, namanya Nabi Allah. Tapi bila turun surah Al-Muzammil, maka Nabi naikkan pangkat menjadi Rasulullah. Nabiullah dengan Rasulullah berbeza. Kalau kata apa kan Nabi yang pertama di muka bumi, siapa dia? Semua jawab Nabi Adam. Siapakah Rasul yang pertama di muka bumi? Mana yang betul? Siapa Rasul yang pertama di muka bumi?
Nabi Adam juga? Tak, salah tu. Rasul yang pertama di muka bumi adalah deng, siapa dia tuan-tuan? Rasul yang pertama. Nabi yang pertama Nabi Adam. Rasul yang pertama siapa dia? Macam kain. Nabi Adam jugalah. Kan ada lagu tu. Lagu 25 Rasul tu. Nabi Adam yang pertama, Adam, Idris, Nuh, Saleh kan. Sebenarnya lagu tu tak berapa tepat. Lagu tu sepatutnya kena sebut Nabi Allah. Kerana Rasulullah beza daripada Nabi Allah. Ya. Apa bezanya? Nanti kita jawab. Masih tak Abdul Rahman. Ada jawapan tak? Ni soalan ni dijawab oleh anak-anak kita. Kafar belajar waktu petang. Tahu dah bezanya. Baik. Siapakah Rasulullah yang pertama? Siapakah Nabi Allah yang pertama? Nabi Adam. Rasulullah yang pertama? Rasul lebih tinggi daripada Nabi kan? Terima kasih Abu Auni. Nabi Nuh AS adalah Rasulullah yang pertama. Rasul Allah yang pertama Nabi Nuh. Bukan Nabi Adam. Bukan Nabi Idris. Bukan Nabi Syith. Nabi Nuh adalah Rasulullah yang pertama. Rasul Allah yang pertama Nabi Nuh. Anak kita belajar ada benda ni kat kafah sebenarnya. Baik, jadi Nabi kita Muhammad SAW dinaikkan pangkat oleh Allah menjadi Rasulullah dengan turunnya ayat surah Al-Muzammil. Cikgu Rohaya, betul. Nabi Allah, Nabi adalah Rasul Nabi, tapi Nabi belum tentu Rasul. Itu bendanya. Nabi adalah belum tentu Rasul, tapi Rasul tentulah dia seorang Nabi. Dia takkan jadi Rasul melainkan dia terlebih dahulu sebelum itu pernah menjadi Nabi. Rasulullah dengan Nabiullah lain. Rasulullah lebih tinggi daripada Nabiullah. Nabi Allah bilangannya ada 124,000 orang. 124,000 orang. Rasulullah ada 313 orang. Nabi Allah ada, Nabi Allah bilangannya 124,000 orang. Kita belajar dulu dalam tafsir surat Nisa. Minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik. Ada nabi-nabi kami cerita padamu Muhammad. Ada nabi kami tak cerita padamu. Jadi Nabi Allah bilangan mereka 124,000 orang. Ramai. Rasulullah cuma 313 orang sahaja. Baik, ahlan sahlan. Barakallahu fikum Azhar, Ibuddin. Barakallahu fikum. Nabi Rasul lah Nabi, tapi Nabi belum tentu Rasul. Ya, betul. Baik. Jadi keutamaan bulan Ramadan ni seperti dinyatakan dalam banyak hadis, contohnya as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jitunibatil kaba'ir. Sembahyang kepada sembahyang yang lain penghapusan dosa, demikian juga Jumaat pada Jumaat yang lain penghapusan dosa, dan Ramadan kepada Ramadan adalah penghapusan dosa di antara keduanya. Kecuali dosa besar, wajiblah ke atas orang itu untuk bertaubat. Gaina fi barakallahu fikum. Assalamualaikum. Baik. Ibnu Khuzaimah meriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa Nabi telah bersabda, "Syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu faman samahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min zunubihi ka yaumi waladathu ummuh." Bulan Ramadan, bulan yang Allah tulis padanya keampunan dosa, ditulis pada kamu, diwajibkan kamu puasa padanya, maka disunatkan pada kamu untuk qiyam dalam malamnya, dan siapa yang berpuasa dengan sebenar-benarnya dan qiyam pada waktu malam, maka dia akan keluar daripada Ramadan seumpama baru dilahirkan oleh ibunya, bersih, umpama kain putih, tak ada kekotoran langsung. Fadilah Syafi'i. Bilangan Nabi 124,000, bilangan Rasul 313. Ya. Terima kasih. Barakallahu fikum. Jadi ini antara kelebihan Ramadan. Baik, kita tengok apakah yang dimaksudkan dalam ayat ini tadi. Hikmah dijadikan bulan Ramadan, bulan puasa. Kerana rahsia Ramadan dijadikan bulan puasa atau disuruh puasa dalamnya, tidak bulan Rajab, tidak bulan Muharram. Tidak seorang pun sanggup menentukan atau menetapkan hikmah itu selain daripada syarat sendiri. Ahli-ahli ilmu tak dapat memberikan hakikat, menjelaskan hakikat kenapa puasa Ramadan. Kerana tidak ada nas yang sahih dalam perkara itu. Akal pun tidak boleh tanya kenapa bulan Ramadan dipilih untuk jadi bulan puasa, kenapa tidak bulan yang lain. Antara ahli ilmu yang menegaskan bahawa sebab dipilih Ramadan menjadi bulan puasa kerana bulan Ramadan diturunkan Quran. Ini yang telah kita jelaskan tadi. Dan Rasulullah menerima permulaan risalah dan juga nubuwah daripada Allah. Muhammad Irfan. Jadi Allah SWT menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, iaitu diberi nubuwah, dan dijadikan Rasulullah, iaitu risalah. Kalau diberi Nabi dipanggil nubuwah, kalau diberi kerasulan dipanggil risalah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kalau diberi nubuwah dan juga risalah, kedua-duanya berlaku dalam bulan Ramadan.
Jadi manifestasi syukur terhadap nikmat Quran yang diturunkan kepada Nabi kita untuk jadi panduan sampai kita akhir zaman nanti, maka kita menampakkan syukur yang tadi dengan berpuasa pada bulan diturunkan Al-Quran itu. Gitu Jadi bulan Ramadan ni tuan-tuan, selain daripada nama-nama yang kita kenal pasti, para ulama menghimpunkan bahawa Nabi dan para ulama di kalangan sahabat memanggilnya dengan berbagai-bagai nama. Eloklah kita tahu antara dia panggil Syahrullah, bulan Allah. Dia panggil Syahrul Ala, macam dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ala. Mazlan, Assalamualaikum. Ala ni maknanya jamak kepada ila, nikmat. Jadi kalau kita sebut fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat-nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu masih lagi dustakan. Fazi Hafid Jadi dipanggil bulan Ramadan ni dengan nama Syahrul Ala, bulan penuh dengan nikmat. Dipanggil juga dengan nama Syahrul Quran. Dipanggil juga dengan nama Syahrul Najah. Dipanggil juga dengan nama Syahrul Jud. Jud maknanya kebaikan-kebaikan. Nabi kita sangat pemurah dalam bulan Ramadan, generous sangat karim. Maknanya bulan yang penuh dengan kebaikan. Kita pergilah ke masjid-masjid, penuh makanan dihantar. Kita pergi ke rumah anak-anak yatim, ya Allah, pundi beras banyak sekali dihantar. Sampai tak sempat nak terima kadang-kadang makanannya, ya Allah, pemurahnya umat Islam Ramadan. Harap bulan lain pun jadi macam tu juga Syahrul Muasa, bulan memberi pertolongan. Syahrul Tilawah, bulan digalakkan baca Quran. Syahrul Sabr, bulan kesabaran kerana kita bersabar Mari barakallahu fikum. Ustazah, apa khabar doktor? Barakallahu fikum. Ahlan salan Ustazah kita pun ada bersama-sama. Segan pula saya nak bercakap ni. Ahlan salan semua. Ziti Akhtar, Ustazah, barakallahu fikum Jadi dipanggil bulan Ramadan juga dengan nama Syahrul Siyam, bulan puasa. Dipanggil juga dengan nama Syahrul Rahmah, bulan kerahmatan daripada Allah Ta'ala. Kayaan, ahlan salan. Syahrul Eid, bulan mana kita akan merayakan hari yang istimewa, iaitu Aidilfitri Jadi kalau kita perhatikan puasa dalam rangka pokok pembinaan iman, nas Quran dan juga hadis ijma' yang muktabar menyatakan bahawa puasa benar-benar satu rangkaian daripada beberapa pembinaan iman, iaitu rukun daripada beberapa rukun Islam dan ibadah ruhiyah yang positif yang diwajibkan secara tetap dan teguh. Jadi kalau disebut kutiba alaikumus siyam tu, kita belajar dalam bahasa Arab, berarti diwajibkan atas kamu. Jadi kemudian Allah menyatakan faman syahida minkum syahra falyasum, maka siapa yang kamu yang berada di kampung bulan Ramadan itu, melihat bulan Ramadan itu, melihat bulan, maka berpuasalah. Ini dalil wajib berpuasa bagi orang Islam. Dan kita semua tahu bahawa puasa ni satu daripada kerangka pembinaan rukun iman. Kerana hadis yang sangat biasa kita dengar, bunyal Islamu ala khamsin, dibina Islam itu di atas 5 perkara. Apakah perkara-perkara tersebut? Syahadati alla ilaha illallah wa iqamis salah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa siyam Ramadan wa hajjil baiti. Bahawa dibina Islam itu rukunnya pada 5. Pertama syahadah, yang kedua dikasih salat, yang ketiga iaitu menunaikan zakat, yang keempat puasa Ramadan, yang kelima menunaikan haji. Inilah kerangka tiang-tiang untuk pembinaan keislaman kita Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita lihat keutamaan-keutamaan puasa seperti yang telah dijelaskan, contohnya dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Allah berfirman dalam hadis ini, kullu amali ibni adam lahu ila sawm fa innahu li wa ana ajzi bih wa siyamu junna fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalu falyaqul inni saimun walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu fi fami saimi atyabu indallahi min rihil misk li saimi farhatun inda iftarihi wa farhatun ila liqa'i rabbih. Dalam hadis ini Nabi telah menyatakan bahawa Allah berfirman, hadis yang dikutip bahawa melainkan puasa, kerana puasa itu hanya Allah saja yang layak memberinya. Salam kamar ya salih salam semua lain malam ni tak begitu clear, maafkan saya tuan Maka kalau seorang itu sedang berpuasa, puasa adalah untuk Allah. Mungkin dalam peribadatan manusia di dunia, mereka boleh berkata, ini adalah aku buat ni kerana sesuatu tujuan. Contohlah tuan-tuan, nak bina satu universiti besar, maka ada banyak pokok yang tak boleh tebang. Nak tebang, jentera tak boleh hidup. Maka kontraktor yang berkenaan ni jumpa orang asli dekat kawasan berkenaan, macam nak tebang pokok ni. Ini pokok ni kalau tak tumbang ni macam mana nak buat bangunan. Orang asli tu kata nak tebang senang saja pak.
kena sembelih kambing hitam waktu malam Jumaat, darahnya kena curah, kena bagi makan penunggu, buat barulah pokok tu boleh tebang. Benda ni syirik tuan. Tapi berlakulah malangnya, kerana kadang-kadang di kalangan orang yang terlibat dalam pembinaan ni tak ambil kisah sangat, ataupun dia tak berdamping dengan ustaz. Ya, nasib jalan dalam masalah. Jadi ada ibadah yang dia buat kerana patung berhala, kerana jin, hantu, penunggu dan sebagainya. Tapi takkan ada orang di muka bumi ni yang berpuasa. Kenapa kau puasa kena penunggu? Tak ada. Tapi ibadah yang lain mungkin ada yang melakukannya kerana tujuan yang disembahnya hantu, raya dan sebagainya. Tapi tak, puasa takkan berlaku demikian. Kata Al-Imam Muhammad Tawri Syarawi, tak akan berlaku puasa tu dibuat, ditujukan niatnya untuk golongan yang tertentu, berhala disembah. Tak akan berlaku demikian. Puasa ni memang kerana Allah Ta'ala sebenarnya. Baik, ya? Jadi orang puasa ni bau mulutnya lebih harum di sisi Allah Ta'ala daripada bau kasuri. Adalah penjelasan saintifiknya bagaimana protein dalam badan kita ataupun lemak-lemak mencair kerana anggota badan kita perlukan energi. Adalah kajian-kajian kenapa bau seperti itu. Baunya busuk pada kita, tapi di sisi Allah itulah bukti seorang telah mengorbankan nafsu syahwatnya, makan, minumnya, keseronokannya semata-mata kerana Allah SWT. Ya? Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, ada banyak hadis yang menunjukkan kepada keutamaan-keutamaan puasa. Dalam puasa ni ada nilai kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang yang berpuasa itu, ganjaran sabarnya itu hanya Allah Taala saja yang akan membalasnya, tanpa ada perhitungan langsung, tak ternilai nilai di sisi Allah Taala. Jadi sabar yang terdapat dalam ibadah puasa ni, kata Imam Ghazali, sebenarnya kita dapat lihat yang pertama, sabar kerana taat, iaitu menahan kesusahan dalam mengerjakan ketaatan ni tadi. Yang kedua, sabar daripada melakukan maksiat. Maksiat mata, maksiat panca indera, perkara larang ketika puasa, semua seorang dapat kontrol. Kan tuan-tuan? Hebatnya, ya Allah, ya Tuhan. Itu sebab ibadah puasa ni, kalau berbuka puasa saja dekat masjid-masjid kat United Kingdom, kat UK, kat Barat tu, kat US tu, menjemput ramai orang bukan Islam masuk Islam. Kerana melihat bagaimana hebatnya orang Islam. Walaupun dia prof ke, dia doktor ke, dia mekanik ke, dia foreman ke, dia engineer ke, tapi tang berbuka tu semua duduk bersama-sama dalam satu lingkungan buka puasa. Semua membuang pakaian-pakaian kemegahan dan juga kejayaan, prestige, status masing-masing depan Allah SWT. Ya. Tengok bagaimana mereka ini, berbagai-bagai golongan, semuanya berhenti daripada buat perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Allahu Akbar. Tengok orang main bola, tak kisahlah orang ni main bola macam mana sekalipun, tapi orang bawa hantarlah video tu pada kita, seronok je tengok. Dia boleh bertahan walaupun ketika berpuasa main bola dalam game tu. Dia tiba waktu buka pergi ke padang minum, wah, orang semua bersorak. Mudah-mudahan adalah hidayah diberikan oleh Allah kepada para penonton itu untuk masuk Islam, mudah-mudahan. Lagi tuan, sabar dalam mengalami kesusahan, sabar dalam kesusahan, sabar daripada maksiat, sabar dalam melakukan taat kepada Allah SWT. Nampak? Jadi semua ini terdapat dalam puasa yang kita lakukan. Jadi berlipat gandanya pahala ibadah puasa kerana disebabkan beberapa perkara. Kita tahu bahawa dalam bulan Ramadan ni, amalan sunat yang kita lakukan nilainya macam amalan fardu. Amalan fardu pula nilainya macam 70 kali amalan fardu di bulan yang lain. Begitu tinggi keistimewaan dijanjikan oleh Allah. Jadi berlipat gandanya pahala ibadah disebabkan beberapa perkara. Yang pertama, kemuliaan tempat melakukan amalan seperti salat dilakukan di masjid di Mekah, di Madinah, di Baitul Maqdis. Kemuliaan masa, berpuasa di bulan Ramadan dan beribadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi keutamaan puasa melebihi amal lain. Puasa di bulan Ramadan, keutamaannya melebihi puasa dikerjakan pada bulan-bulan lain, kerana Allah Ta'ala menjadikan keberkatan terdapat pada waktu, pada diri dan juga pada tempat. Ya, orang pergi ke Mekah menaikkan ibadah haji umrah. Kita yang tak dapat nak pergi ni rasa husna, rasa Allah sedihnya, sayunya melihat di balik kita pergi hantar ramai-ramai ke airport. Mudah-mudahan hantar pun dapat pergilah satu masa nanti. Impiannya begitulah, tak dapat nak pergi semua orang, kemampuan waktu, terhad sebagainya. Ya, kita dengar ada orang alim datang, kita pun tak sempat nak jumpa pun, tahu-tahu je dah pulang. Tak sempat nak salam dengannya, nak minta tahnik anak pun tak sempat, dah balik dia. Tapi Allah Ta'ala mengurniakan kepada semua orang tanpa ada alasan kelak di akhirat bahawa aku tak dapat kelebihan itu.
Iaitulah Allah beri keberkatan datang pada masa. Keberkatan pada tempat mungkin terhad pada orang mampu untuk pergi ke sana saja, macam Mekah, Madinah, Baitul Maqdis. Keberkatan yang bersifat individu, kadang-kadang kita tak kesempatan jumpa orang itu. Tapi keberkatan, waktu tak ada siapa pun dapat dikecualikan. Kalau orang itu yang tidak menggunakan kesempatan itu, memang dialah yang rugi. Itu sebab disebut dalam hadis, man hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang tak dapat kelebihan itu, memang dialah yang celaka. Ada 3 manusia yang Nabi doakan kehancuran untuknya kan. Dalam hadis yang sahih. Pertama, orang bila mempunyai ibu bapa tapi tak berusaha dapat keredaan mereka, celakalah dia. Nabi mengaminkan doa malaikat Jibril itu. Yang kedua, seorang yang datang Ramadan tapi tidak diampunkan baginya. Ini orang celaka ni, rugi baginya. Sedangkan dia bersifat waktu, semua orang tak terkecuali, semua orang melalui waktu tersebut. Kalau tempat dengan individu, mungkin kita tak dapat nikmat itu, tak mengapa. Tapi Allah beri keberkatan waktu ni tadi untuk semua kita. Mengapa kita yang lari dan mengapa kita tak ambil manfaat? Nampak tak? Yang ketiga yang didoakan kecelakaan ni, sebut nama Nabi, malas dia nak berselawat. Sebut Nabi, diam saja. Jawablah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Jawab 10 kali, 100 kali pun tak mengapa tuan-tuan. Semua tu pahala lah tuan-tuan. Nak berkira buat apa? Bukannya keluar duit pun ucap sallallahu alaihi wasallam tu kan. Baik. Lagi kalau kita lihat puasa ni, kenapa disandarkan kepada Allah seperti dalam hadis tadi? Wa saumu li, puasa untuk aku. Wa ana ajzi bihi. Puasa disandarkan kepada Allah kerana puasa berarti meninggalkan keinginan daripada segala hasad yang memang menjadi tabiat manusia. Makannya, seronoknya dengan isteri, perhubungan. Tiba-tiba dalam puasa semuanya dilarang. Yang halal menjadi haram. Tengok. Yang dalam ihram, yang tidak boleh dibolehkan hanya menyetubuhi isteri saja. Sedangkan makan minum masih dibolehkan. Dalam salat kita hanya dituntut untuk menahan diri daripada bercakap, bergerak lebih ataupun makan minum saja. Berhubungan isteri saja. Tak ada kesukaran apa pun, waktunya pendek. Tapi dalam puasa memang terasa penat, kesulitan, kepedihan. Bukan main ekstrim lagi tuan-tuan. Bayangkan orang puasa kalau kat Mekah waktu sekarang. Sahabat ni boleh kat Allah sekalian ni nak pergi gunakan umrah. Tahniah pada sahabat yang akan pergi trip bersama dengan Zazan Travel. Saya nanti akan bergerak. Mudah-mudahan dikurniakan ibadah puasa mabrur, umrah yang mabrurah, puasa yang mabrur. Semua ibadah ni ada kemabrurannya. Salat pun ada kemabrurannya, ya. Baik. Bila seorang berpuasa, waktunya panjang, menahan kesulitan pada makan, minum, mendekati isteri. Mencium isteri pun hukumnya makruh kat situ. Apabila seseorang berpuasa di bawah tekanan udara yang panas, perutnya bergoncang, kerongkongnya menjerit-jerit. Tinggal di tempat yang sunyi pula. Kalau duduk negara orang kafir semua makan, dia tak boleh makan. Tengok betapa besarnya ujian dalam puasa itu sebab disandarkan kepada Allah. Jadi puasa adalah rahsia di antara hamba dengan Khaliknya yang tak sekali-kali diketahui melainkan Allah sahaja. Puasa tersusun daripada niat yang tersembunyi, hanya Allah sahaja mengetahuinya. Kita mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan syahwat, maka minum nafsu tubuh, padahal ketiga syahwat itulah yang paling sukar dihindari oleh manusia. Apa dia syahwat ni tadi tuan-tuan? Meninggalkan syahwat kita, makan minum kita, meninggalkan hubungan suami isteri. Jadi ini semua merupakan satu ujian bagi orang beriman. Faedah meninggalkan syahwat dengan puasa. Meninggalkan syahwat dengan melakukan puasa sungguh-sungguh mengandungi banyak faedah. Antaranya, kenyang, puas dan dahaga. Kepuasan nafsu seksual akan bawa kita kepada kelalaian, keringahan, kesombongan. Akibatnya membutakan hati kita kepada Allah. Tapi lapar dan haus akan menyedarkan kita bahawa kelalaian, menyedarkan kita daripada kelalaian, menginsafkan kita kepada kebenaran. Yang kedua, menanam dalam sendi dan lubuk jiwa kita perasaan lapar, haus dan perasaan menderita kerana menjunjung awamir, perintah-perintah Allah, ya. Dengan berpuasa kita merasa kepedihan, lapar, haus dan penderitaan seperti itu dialami oleh fakir miskin. Kita tengok saja gambar budak-budak kat Syria tu makan dalam kuali yang kuali besar, kawah besar yang telah dikeluarkan nasinya kerak-kerak tu. Belum-belum budak tu pergi makan. Allahu Akbar. Makanan kalau bagi pada ayam kat tempat kita pun ayam tak makan tuan-tuan. Kerak yang keras tu. Tapi budak kat sana, ya Allah Rabbi, tak terbayang kesakitan dan kepenatan berpuasa tu sahaja yang dapat menterjemahkan masalah yang mereka lalui. Tuan ya, kafa akliyah al-masalah. Dengan demikian tergeraklah hati untuk mensyukuri nikmat Allah yang telah memberi pada kita kelapangan, memberi pada kita rezeki yang melimpah ruah. Yang ketiga, faedah meninggalkan syahwat dengan puasa ni itu menyempitkan perjalanan darah.
Seperti yang kita ketahui bahawa darah adalah sebagaimana darah kita mengalir, begitulah perjalanan syaitan. Syaitan mengalir tubuh kita sebagaimana darah mengalir dan membiasakan tabiat marah, maka puasa dapat menentang, mengurangi tabiat itu, dan puasa dapat mematahkan nafsu syahwat. Jadi tuan-tuan, yang terakhir saya sebut pada malam ni, terakhir tau, tunggu dulu, jangan beredar. Ni penting sangat. Apakah amalan Nabi kita untuk mencapai ketakwaan? Ini topik yang sangat penting, tuan-tuan. Takut-takut tak sempat nak sebut selepas ni. Yang pertama sekali, Nabi kita mengamalkan puasa bersungguh-sungguh dalam bulan Ramadan. Menahan lapar dahaga, menahan panca indera daripada melihat yang haram, menahan lidah daripada bercakap benda-benda yang boleh mengoyakkan pahala puasa. Kan orang ini sebut, Salam, Ustazah Dr. Ainwari Barakallahu Fikum. Kan orang selalu sebut koyak ini kan. Koyak apa tu? Kita tak mau puasa kita dikoyak rabakkan oleh kata-kata nista, kata-kata jelek, kata-kata buruk yang mungkin kita tekankan dekat keyboard ataupun dekat smartphone yang kita ada. Ini juga akan mengkoyak rabakkan pahala puasa kita. Jangan main tuan-tuan ni. Nabi nyatakan dalam hadis saya, man lam yada' qawla zur wal amal bihi fala lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkara sia-sia, bercakap yang lara, perkara-perkara maksiat, maka tiada keperluan bagi Allah. Allah Ta'ala akan meninggalkan puasa yang tak dipedulikan oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan ni boleh Allah sekalian. Kita hantar email kat orang tak jawab. Sedih tuan-tuan. Tak jawab, tak buka langsung. Tak tahu langsung kita dah hantar email kepada dia. Kalau nak dibaratkan, kalau manusia tak terima email kita, minta kerja, tak mengapa, ada banyak lagi tempat kerja boleh cari. Tapi kalau rahmat Allah ni, Allah tak peduli kat kita. Aziz Ahmad, ahlan wa sahlan lagilah ya. Macam mana kita nak pergi. Kalau Allah Ta'ala bersama dengan kita, tak ada siapa dapat melawan kita. Kalau Allah Ta'ala menentang kita, Allah berada pada side yang opposite kita, tiada siapa boleh bertahan dengan kita. Ingat tu baik tuan. Ya, jadilah soal puasa yang sebenar-benarnya. Sebelum Rasulullah puasa, hujung bulan Syakban, Nabi ada menyampaikan satu khutbah yang penting. Khutbah ni Nabi sampaikan kepada para sahabat. Kita kumpulkan anak isteri kita, cerita tentang Ramadan. Ini Ramadan taklah bagi kita kena amalkan perkara ni. Yang pertama sekali kena begini, kedua kena begini, sembahyang tarawihnya yang lelaki begini. Kita kena terang kepada anak-anak supaya mindsetnya dia betulkan. Yang mulia Tengku Nuriani, barakallahu fikum, alaihi wasallam. Ya, terima kasih kerana hadir, terima kasih kerana share pada teman lain, terima kasih yang hantar star pada saya ya. Barakallahu fikum. Jadi Nabi menyampaikan pesan pada hujung bulan Syakban kepada para sahabat, kepada keluarga tentang pengetahuan bulan Ramadan ni dia dibagi penekanan. Kalau tak nanti terlupa. Fauziah ya. Apa kata Nabi sallallahu, wahai manusia, sungguhnya kamu akan dinaungi bulan yang besar dengan penuh keberkatan. Bulan dalamnya ada malam lebih baik pada 1000 bulan. Bulan Allah telah menjadikan puasa padanya satu kefarduan. Qiyam malamnya adalah satu tatawu'an. Siang adalah puasa wajib, malam ibadah qiyam itu tatawur. Siam wajib, qiyam tatawur. Tatawur maknanya satu ibadah ini sangat dituntut. Ya, lebih pada sunat lagi, dituntut sangat. Barang siapa mendekatkan dirinya kepada Allah dengan satu perbuatan kebaikan, sama dengan satu ibadah fardu pada bulan lain. Kita sembahyang sunat qabliyah zuhur, nilainya macam sembahyang zuhur itu sendiri dalam bulan puasa. Kalau kita tunaikan sembahyang zuhur pula, nilainya macam 70 kali zuhur pada bulan yang lain. Ahlan wa sahlan Muhammad Hafiz Abdul Ghaffar. Barakallahu fikum ya. Baik, siapa yang menegakkan satu fardu pada bulan Ramadan, nilainya macam 70 fardu di bulan lain. Ramadan adalah bulan sabar. Sabar itu pahalanya syurga. Ramadan bulan memberikan pertolongan dan Allah menambah rezeki kaum mukminin padanya. Barang siapa yang beri makan kepada orang berbuka puasa merupakan pengampunan bagi dosanya, kebebasan dirinya daripada neraka, dan baginya pahala orang yang puasa itu tak kurang sedikit pun. Ini perkara kedua. Ingat pertama tadi Nabi berpuasa sungguh-sungguh, tapi sebelum masuk puasa Nabi sampaikan khutbah ni untuk memberi kepada umat Islam satu gambaran puasa yang tepat, mindset mereka dibetulkan supaya ibadah puasa dapat dikerjakan sebaik mungkin. Ya. Jadi tuan sekalian, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami semua tidak memiliki makanan untuk buka puasa. Maka Rasulullah bersabda, Allah beri pahala kepada orang yang memberikan sebutir kurma, walaupun sebutir kurma. Ini kita memang tak mampulah nak sediakan makanan untuk buka puasa ribu-ribu. Saya dengar pengumuman satu masjid sampai 500,000 dalam sepanjang bulan Ramadan nak bagi orang makan. Nak ulas panjang-panjang pun ialah perkara dah jadi satu budaya kat negara kita, tuan-tuan. Yang sebenarnya buka puasa ni bukan semestinya kena makan yang enak-enak. Mesti nasi biryani. Besok menunya roti canai, pizza.
Tuan-tuan, buka puasa ni hanya untuk menghilangkan lapar saja. Yang penting untuk sembahyang tarawih lepas tu. Tapi nak buat macam mana, nanti kita sebut orang kata tak sporting pula ustaz ni. Kalau kita pergi ke Mekah, Madinah, orang buka puasa simple je, kurma je, susu je, air segelas, roti sikit. Itulah yang bolehkan dia qiyam malam tu. Yang kita makan enak-enak, lepas tu dah tersedak pula tuan-tuan. Tersedak tu penuh perut. Lepas tu nak sembahyang tarawih pun rasa imam tu baca panjang benar dia bacanya. Belum lagi kalau kau pergi ke Mekah, ke Madinah tau. Satu malam imam baca sampai 1,5 juzuk. Boleh tahan kau agak-agak. Ya, jadi pada-padalah buka puasa. Masjid-masjid pun janganlah diberatkan sangat. Kena makan yang mahal-mahal. Akhirnya tujuan sembahyang tarawih qiyam itu diabaikan. Memanglah bagi makan ke orang tu bagus sangat. Tapi kalau makan melampau tuan-tuan, tanyalah doktor pakar mana-mana. Kita sepanjang hari tak makan, tiba-tiba waktu makan habis semua kita mentedara. Ya, makan yang berat-berat. Terkejut perut tu tuan-tuan. Takut-takut datang penyakit nanti tuan-tuan. Maka pada-padalah. Kan? Kita pesan pada anak isteri kita, tak apalah ni kita makan lebih kurang, kita makan kurma, hari ni kita makan bubur. Yang penting kita kuat. Berbuka puasa tu boleh sembahyang berjemaah, lepas tu sembahyang isyak pun berjemaah, lepas tu tarawih pun boleh ikut 20 rakaat, 20 rakaat, complete. Ini laparnya semua beredar. Entah mana dia belajarnya. 8 konon buat witir kat rumah. Bohong je tuan. Yang tak buat lah tu, ahlan wa sahlan wa jalan, terkorban lah tu. Memang tak adalah witir tu. Sembahyang lah lengkap 20 rakaat, apa payah sangat ke. Tapi kerana perut tu dah penuh, itu masalahnya tahu. Jadi mindset kita ni kena betulkan. Masjid-masjid ni, Yang Mulia Raja Husin ya, tak perlulah kita sediakan makan hebat-hebat. Makan sekadar orang boleh buka puasa sudahlah. Ini lagi satu saya nak sebut trend lah, bulan Ramadan ni dekat sangat. Kita ni kalau terpaksa beli baju, dah tak ada baju raya, belilah sebelum Ramadan tuan-tuan. Janganlah kacau bulan Ramadan tu dengan benda-benda macam ni tuan. Sedih tau, kesian tengok. Bila nak berubah kita ni, bila nak mindset ni nak berubah tau. Membazir sungguh. Ya, membazir waktunya, membazir duitnya. Nanti orang jual baju marah pula kita tuan cakap macam ni. Ya. Nah, apalah ya, dia kata nanti dia punya happening, dia punya apa, dia punya suasana tu Ustaz. Allahu Akbar. Suasana tu kita lah sebenarnya. Yang kita rasa orang tengok baju kita sama dengan tahun lepas ni apa hal. Orang tak kisah pun tuan. Baju sama dengan langsir ke apa tak kisah. Tak ada siapa tengok pun. Kita yang rasa gitu. Betul tak? Ya. Ada hari-hari sibuk-sibuk Ramadan penuh. Nak pergi ke pasar raya semua buat apa. Beli sekarang lah. Jangan ganggu lah Ramadan tu. Boleh tak? Ya. Kalau saya sebut pada tuan-tuan orang berniaga. Orang berniaga kan kat mana lah. Ya. Orang berniaga tengok. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Sekamar dia berniaga. Tak dia tutup kedai. Tapi tak masuk duit pun. Yang masuk tu Sabtu Ahad tu. Sabtu Ahad tu yang lebat masuk. Betul tak? So ramai orang datang. Menuju ke hujung bulan dekat dengan hari buka dengan gaji tu, lagilah melimpah ruah rezeki. Betul tak? Cuba kita bandingkan Ramadan macam tu. Kerana Allah berjanji kat hujung tu yang penuh dengan ganjarannya. Lepas kadarnya kat hujung. Betul tak? Kebiasaan daripada api nerakanya kat hujung. Tapi kat hujung tu yang miss, yang problem ni. Yang Mulia Syarifah Masura kan? Betul tak? Yang 20 ke atas tu habis kongak semua. Maju saf tu ke depan semua. Bukan sepatutnya awal-awal. Bukanlah maknanya awal tu boleh kita lengah kan. Bukan maksudnya itu. Tapi maksudnya kat hujung tu lagi penting penumpuan ibadah. Macam tu. Ya. Ni hujung-hujung tu sibuk pergi shopping. Penuh kedai. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ubahlah tuan. Ubahlah. Bila nak ubah kalau tak sekarang. Tak ramai orang meninggal dunia kan. Orang nak kembali ke dunia, nak buat amal saleh. Kita hidup ni buatlah betul-betul tuan-tuan. Kalau kita ada kat negara Arab, kita tengok ujung-ujung Ramadan tu makin penuh masjid, sesak. Orang perempuan yang tak boleh masuk masjid tu duduk kat luar, tunggu suami datang masakkan teh ke apa ke. Kalau suami penat datang minum, sama balik semayang. Allahu Akbar. Kita terbalik pula kat Malaysia. Makin menuju ke ujung tu makin rongak-rongak masjid surau semua. Kalau awal-awal tu banner masih luas macam mana pun tak muat orang. Dah hujung tu kosong. Alasannya semua balik kampung. Tapi bulan musim PKP, berebut pula. Kata tak datang ke masjid, tak datang ke masjid. Dah buka PKP, tak nak datang ke masjid. Macam mana ni tuan? Rugi tau, rugi sangat. Ingat baik Ingat pesan ni. Ingat, ini bukan pesan saya tau. Ini Nabi SAW punya janji tau. Ya. Baik. Jadi bagi orang makan ni bukanlah sebiji banyak. Sebiji kurma, setengah kurma pun dah cukup. Bagi susu, walaupun seteguk air.
Tak payahlah kita fikir besar-besar. Banyak-banyak. Dalam masa ribu-ribu. Satu hari je berapa puluh ribu untuk buka puasa. Lepas tu, makan-makan tak habis, buang lori sampah tunggu kat belakang. Sedihnya tuan-tuan, sedih. Kalaulah satu hari kita boleh simpan RM5, penduduk Malaysia ni, orang Islam kata ada 10 juta yang berpuasa. 10 juta kali dengan RM5 ni 50 juta tuan-tuan, satu hari boleh simpan tuan-tuan. 5 juta ni, 90 juta ni kalau kali pula dengan 30 hari kita puasa, 150 juta tuan-tuan. Betul tak? 50 juta satu hari kali dengan 30 hari. Berapa? Lebih kan? 50 kali 30. Berapa? 1,500 juta. 1 billion dapat simpan. 1.5. Aduh, banyaknya tuan-tuan. Boleh buat industri Islam lagi tuan-tuan. Boleh bantu ramai orang Islam lagi. Boleh bangunkan macam-macam lagi perkara yang bersifat ekonomi untuk Islam. Bukanlah saya ni anti membeli, larang membeli. Tak, bukan begitu. Tapi pada tuan-tuan ni, jangan over begitu. Jadi kerana itu, banyakkanlah 4 hal dalam Ramadan. 2 perkara yang menyenangkan Tuhanmu, 2 perkara yang kamu sangat memerlukannya. 2 perkara yang dilakukan untuk menyenangkan Tuhanmu, iaitu mengakui sungguhnya tiada yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Dia, mohon ampun padanya. 2 perkara lagi yang kamu sangat perlukan adalah mohon syurga, mohon perlindungan daripada neraka. Dengan itu iaitu syahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfirunahu amal khaslatani alatani la ghina bikum anhuma wa tas'alullaha al-jannah wa tas'alunahu al-jannah wa ta'uzuna bihi minan nar. Jadi selalu ucapkan asyhadu la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka al-jannata wa a'udzubika minan nar. Ucapkan selalu itu macam tu. Ada setengah masjid saya dengar mereka berzikir ramai-ramai lepas sembahyang subuh tu kan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukallahu al-jannah wa a'udzubika minan nar. Ni bulan Ramadan, jangan abaikan. Dalam hadis riwayat Ibn Khuzaimah, Ibn Khuzaimah. Jadi ini hadis adalah wajar bagi kita untuk mengakhiri bulan Syaban masuk Ramadan, mengadakan pertemuan, mengucapkan tahniah seperti Nabi kita lakukan, iaitu mengucapkan tahniah kepada Malaysia. Alhamdulillah, syukur dah masuk Ramadan. Ini amalan-amalan yang kau kena lakukan, dah siap bagi checklist. Jadi mindset kita perlu diperbetulkan untuk mengalami Ramadan. Inilah amalan Nabi kita SAW. Puasa sesungguh dan bagi kuliah tentang kepentingan Ramadan kepada anak isteri, supaya mindset ni tadi dibetulkan untuk menghadapi Ramadan. Jangan anggap Ramadan sama macam bulan-bulan yang lain, berlepas berlalu begitu saja tanpa ada manfaat padanya. Mungkin kita nak bawa isteri kita makan sekali ke hotel, ke tempat yang mewah awal-awal Ramadan, 10 hari awal tu boleh. Mendekati tengah Ramadan menuju ke hujung tu jangan lagi. Nampak tak tuan-tuan? Supaya fokus ibadah kita tu kat hujung tu tak lari. Ni tadi perkaranya. Jadi mudah-mudahan Allah berkati kita dengan sikit tazkirah disampaikan, dan pemaaf kalau melukakan perasaan mana pihak. Niatnya ikhlaskan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ada kebaikan banyak dalam perkongsian kita pada malam ni. Tuan-tuan, dapatkan tafsir Ibn Katsir daripada Telaga Biru. Alhamdulillah, ni kali telah terjemahkan dalam bahasa Melayu sepenuhnya. Adli Abdul Rahim, apa soalan nak tanya? Alhamdulillah. Saya cerita pada tuan-tuan kelebihan tafsir Ibn Katsir yang ada kat tangan saya ni. Serius. Kalau soalan boleh tanya saya. Ni ada metodologi cara membaca tafsir Ibn Katsir kat sini. Kat awal tafsir Ibn Katsir pertama ni kan ada cara membaca tafsir Ibn Katsir. Sekali kita baca kitab, kalau kita tahu metodologinya, maka mudah bagi kita untuk menyampaikan, untuk memahami. Baca sendiri pun boleh. Ni tafsir Ibn Katsir versi terbaru daripada Telaga Biru. Terima kasih juga kepada Zazan Travel kerana penajaan kuliah kita pada malam ni. Dan bagi tuan-tuan yang minat untuk melaksanakan ibadah umrah dan bulan Ramadan, kami punya dah penuh tuan. Istighfar. Tapi yang nak pergi bulan Syawal, Alhamdulillah sedang dibuka sekarang. Jadi siapa yang minat untuk pergi bulan Syawal pun elok juga. Bulan Syawal pun kosong. Tak ramai orang. Bulan Ramadan ni penuh. Bagi siapa yang bersempatan nak pergi Ramadan, seperti ibadah haji, nilai pahalanya. Kami punya bulan Ramadan dah penuh dah. Bagi tuan yang nak pergi pada bulan Syawal, ada kosongan. Terima kasih semua. Terima kasih atas kesempatan untuk bersama dengan tuan-tuan. Mana ada soalan nak tanya tadi ke? Mana soalannya? Saya pun tak pandai macam mana nak jemput tuan-tuan masuk kat sini. Dalam cross broadcast, saya tak kerti tuan-tuan. Tuan ada soalan boleh type kat sini, insyaAllah. Mana yang sebab saya jawab. Wais Muaz Mus'ab, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Apa soalan tadi? Mengucapkan tahniah kerana puasa betul-betul. Ya.
Barakallahu fikum. Ya. Ahlan wa sahlan semua. Tak apa tuan, bagi tuan ada soalan, tuan boleh tanya dekat ruangan soalan, nanti saya jawab insyaAllah. Terima kasih Nusriwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nak WhatsApp pada saya pun boleh, masuk dekat Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Masuk kat Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Ya, ada banyak nota dan juga doa yang dikumpulkan kat situ. Ini Assalamualaikum. Nanti ada soalan saya jawab. Ya. Ya. Baik, nanti boleh tengok nombor telefon saya dekat Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Terima kasih Fauzul Jimat. Terima kasih semua yang hadir. Gaya Nafi, barakallahu fikum. Assalamualaikum semua. Moga dapat manfaat dengan sedikit perkongsian pada malam ni. Mindset kita betulkan tau. Ya. Dan ucapkan tahniah kepada teman-teman kita, sahabat kita. Ingatkan mereka tentang kelebihan Ramadan ni. Anak-anak kita, pasangan kita, suami isteri. Ingatkan. Ingat tu penting. Dan betulkan semula paradigma puasa kita. Supaya jangan jadikan puasa ni bulan tempur untuk makan yang enak-enak. Mesti buka yang hebat-hebat ni. Pihak masjid, organisasi, janganlah benda ni jadi kekangan untuk orang berderma. Sian, orang tak mampu nak derma. Semua telah ditentukan bilangan larasnya tinggi-tinggi belaka. Sebenarnya pada zaman Nabi dan juga kita dapat lihat sekarang kasumatan di masjid-masjid Nabawi, masjid Haram, buka senang, simple saja. Korma, air, susu sikit, roti cukup. Tujuannya kerana boleh bertahan untuk bersembahyang tarawih tu. Bukan makan enak tu ahlan wa sahlan, luar jalan, terlentang. Korban habis. Isyaknya pun bangun pun macam nak tumbang rasa, melayang-layang rasa, tak nampak ke depan. Imam baca panjang sangat, imam baca Yasin, mentedara imam ni apa susah sempat. Allahu akbar. Kita berada kat Masjid Haram tuan-tuan, orang baca imam baca satu malam satu juzuk tau, lebih tau. Kekuatan hanya lahir dengan sebab kita makan yang sederhana waktu buka. Ingat baik bukan bulan untuk mentedara, cover balik satu hari tak makan, tak mau macam tu. Ubah. Ajak anak-anak kita juga untuk berubah. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Baik, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa jami' ashabil huquq alaina minal muslimin wal muslimat al mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقوا الله منا منكم. Terima kasih tuan. Jangan lupa untuk join kami dalam Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Ya, mudah-mudahan ada perkongsian banyak kat situ. Dan tuan minat untuk tanya soalan, tengok nombor telefon saya kat situ. Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Baik, terima kasih sekali lagi Zulana saya, terima kasih Ainun, Dr. Ustazah Ainun Wari, Alihani, terima kasih semua. Farid Misbah, Nusalan, kenang kami dan doa kalian terima kasih. Jumpa lagi waktu lain Nusriwati. Terima kasih Yang Mulia Dang SB. Terima kasih semua. Terima kasih. Bang Musa, terima kasih. Jumpa lagi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.